Assalamualaikum. Khabar semua? Okey, dah ready? Okey, kalau dah ready, awak boleh buka buku aktiviti Matematik tahun 3, muka surat 11. Okey, jom kita cuba buat aktiviti kedua. Arahan dia, bundarkan nombor kepada A puluh terdekat. Okey, dekat sini tak sama macam latihan yang dekat dalam muka surat yang sebelum tu. Kita buat pakai garis nombor kan. So dekat sini kita tak ada garis nombor. Dia just bagi kita punya nombor dan dia suruh kita bundarkan. So macam mana kita nak buat? Kalau awak dah lupa, awak boleh rujuk balik video yang pernah cikgu kongsikan sebelum ini. Okey, kita buat ulang kaji sikit dan kalau awak ingat bila kita nak masuk tajuk bundarkan, cikgu ada pecahkan nombor kepada dua kumpulan. Yang pertama kumpulan kaya dan yang kedua ada kumpulan miskin. Okey, ingat lagi tak nombor yang berada dekat dalam kumpulan kaya ni? Okey, nombor yang berada dalam kumpulan kaya dia bermula daripada nombor 5, 6, 7, 8, 9. Kalau kumpulan miskin dia bermula daripada 0, 1, 2, 3, 4. Apa kita buat kalau kita jumpa kumpulan kaya, kita akan tambah 1. Kalau kita jumpa kumpulan miskin, dia tak berubah ataupun kita tambah sifar. Okey, sekarang kita tengok soalan A yang pertama. 2314. Dia nak bundarkan kepada puluh terdekat. Jadi kita gariskan dulu puluh. Garis puluh. Kemudian kita buat tiang. Dan kita bulatkan nombor 4. Okey, nombor 4 ni kita tengok. Nombor 4 ni dekat kumpulan kaya ataupun kumpulan miskin. 4 berada di rumah kumpulan miskin. Jadi kita akan tambah sifar dekat rumah puluh. Kita tengok rumah belakang dia. Tapi kita tambah dekat rumah puluh. Okey, tengok dekat sini. 4 ni akan jadi sifar. 1 tambah sifar kita dapat 1. 3, 2, yang ini tidak berubah. So, dapat jawapan dia 2310. Kita tengok soalan yang kedua ni. 1865. Okey, cikgu padam dulu sekejap. Okey. Bundarkan kepada puluh. Jadi, kita garis puluh, 6, buat tiang. Garis tiang bulat. Bila bulat, kita semak 5. 5 berada dekat kumpulan kaya, kita tambah 1. Tambah 1 dekat mana? Tambah 1 dekat rumah puluh. Okey, yang belakang ni, lepas daripada tiang ni, dia akan jadi sifar. So, 5 ni akan jadi sifar. 6 tambah 1 jadi 7. Yang ini 8, tak berubah. Dan yang ini pun 1 tak berubah. Jadi, jawapan dia ialah 1870. Okey, tengok soalan B, dia nak bundar kepada ratus terdekat. So, bila ratus terdekat, kita garis nombor ratus lah. 10 ratus. 4 ni buat tiang. Yang ini pun sama, 10 ratus, 6 kita buat tiang. Kemudian kita bulatkan nombor sebelah dia saja, iaitu nombor 1. Yang ini kita bulatkan nombor 6. Okey, tengok 1 sekarang. 1 berada di rumah miskin, so kita tambah sifar dekat rumah ratus. Kalau yang dekat bawah ni, 6 berada dekat kumpulan kaya. So, kita tambah 1 dekat rumah ratus. Kemudian kita selesaikan. Okey, belakang ni ada lagi 2 nombor. So, belakang lepas je daripada tiang ni, 2 nombor ni akan jadi sifar. 4 tambah sifar, dapat 4. Yang ini tidak berubah, 5. Jadi, jawapan dia ialah 5400. Yang ini pun sama. Belakang ni ada 2 digit. So, belakang ni akan jadi sifar. 6 tambah 1 jadi 7 dan yang ini 4 tak berubah. Dia dapat jawapan 4700. Okey, sekarang kita cuba buat untuk rumah ribu. Kan kepada ribu terdekat. 10 ratus ribu dekat depan ni. So, kita garis, kita buat tiang. Yang ini pun sama, garis, kita buat tiang. Kita bulatkan siapa? Yang ini kita bulatkan 6 dan yang ini kita bulatkan 3. Kita tengok 6 ialah kumpulan kaya. So, kita tambah 1 dekat rumah ribu. Yang ini 3 kumpulan miskin. Tambah sifar dekat rumah ribu. Okey, yang belakang ni, lepas je tiang, belakang ni ada 3 nombor, betul? 3 ni akan jadi sifar. 1 tambah 1 jadi 2. Jawapan dia ialah 2000.
Yang ini, belakang ni semua akan jadi sifar, sifar, sifar. 7 tambah sifar dapat 7. Jadi jawapan dia ialah 7,000. Kalau awak kurang lagi, faham? Jangan lupa tahu untuk tengok video yang pernah cikgu ajar berkaitan dengan tajuk bundarkan. Nanti cikgu akan letakkan link dekat bahagian description. Kita sambung soalan yang kedua. Tulis puluh, ratus atau ribu. Okey, dalam soalan yang ini kita nak kenal pasti dia bundarkan kepada puluh atau ratus ataupun ribu yang terdekat. Okey, senang saja. Kita tengok kat sini. Daripada 7,011 jadi 7,010. Kalau awak tengok dekat sini yang berubah, yang ini 11, yang ini 10. Jadi dekat sini dia bundarkan kepada puluh terdekat. Okey, tengok kat sini pula. 9,925. Kemudian terus jadi 10,000. Yang ini 9,000. Yang ini 10,000. Nilai ribu dia sebenarnya yang berubah. Jadi dia adalah bundarkan kepada ribu yang terdekat. Okey, last soalan C. 3,450 menjadi 3,500. Yang ini 3,400. Yang ini jadi 3,500. Jadi dia bundarkan kepada ratus. Bila awak sebut ni 7,010. Jadi puluh. Yang ini awak sebut 10,000. Jadi dia ribu. Yang ini awak sebut 3,500. Jadi dia kepada ratus. Sebab tu penting untuk awak tahu cara sebut nombor. Okay, kita tengok muka surat 12. Pola nombor. Apa itu pola nombor? Pola nombor ialah satu corak. Setiap nombor tu bila dia susun akan ada satu corak lah yang mana sama je. Kita tengok dekat sini. Kalau awak tengok dekat sini, pola nombor dia ada dua. Sama ada dia menaik ataupun dia menurun. Kemudian bila kita dah kenal pasti dia naik ataupun dia menurun, kita kena kenal pasti pula dia menaik berapa ataupun dia menurun berapa. Kita tengok dekat sini. Soalan nombor 1A, pola nombor dia 1048, 1050, 1052, 1054, 1056. Kita boleh fokus kepada dua nombor yang dekat belakang ni. Yang ini 48, yang ini 50, yang ini 52, yang ini 54, yang ini 56. So, kita boleh nampak nombor dia semakin menaik. So, kita tulis dulu kat sini, pola nombor menaik. Okey, dia menaik berapa? Cuba tengok. Yang paling mudah kat sini lah kita tengok. Daripada 50 pergi 52. So, dia menaik sebanyak 2. Kita akan tulis macam ni lah. Pola nombor menaik 2. Soalan B, kita tengok 7,316, 7,310, 7,304, 7,298, 7,292. Kita tengok dulu dua digit kat belakang ni. Yang ini 16, yang ini 10, yang ini 4. Dan kita tengok nombor dia semakin mengecil. Bila semakin mengecil, dia adalah pola nombor menurun. Okey, menurun berapa? Kita tengok yang paling senang dekat sini lah. Daripada 16, dia terus turun jadi 10. So, 16 dengan 10, beza dia ialah 6. Jadi, pola nombor dia ialah pola nombor menurun 6. Okey, soalan nombor 2. Lengkapkan pola nombor. Okey. Lengkapkan pola nombor ni sama macam kita lengkapkan turutan nombor tu lah. Awak tengok dekat sini. 2,985, 2,995. Kalau kita perhatikan, yang berubah ialah nilai rumah puluh. Yang ini 8, yang ini 9. So, yang ini 8, yang ini 9. Pergi sini dia akan jadi 10. Betul tak? Bila 10, dia ada susah sikit lah. Sebab bila dia 10, dia dah melibatkan rumah yang dekat depan dia. Dan bila awak tengok rumah dekat depan dia ni pun 9. So, agak susah, agak sukar kalau awak nak congak. Dan kalau awak tak boleh congak, senang aja. Kita boleh buat dalam bentuk lazim. Kita tambahkan aja. Kita dah tahu dia menaik sebanyak 10. So, kita tambah 10. Yang ini kekal 5. 9 tambah 1, 10. Yang ini 9 tambah 1, 10 lagi. Yang ini dapat 3. So, tulis kat sini 3,005.
3,005 tambah 10. Dia akan jadi 3,015. Yang ini kita boleh congaklah, mudah. Okey, tengok dekat soalan B pula. 4,400, 4,200, 4,000. So, dekat sini yang berubah ialah rumah ratus. 4,400, yang ini 4,200, yang ini 4,000. Kalau sini 4, sini 2. So, dekat tengah-tengah ni dia akan jadi 300. Yang ini jadi 4,100. Soalan C, 3,000, 5,000. Yang ini senang, kacang aja. Yang ini jadi 4,000, 5,000, 6,000. So, dekat depan ni akan jadi 2,000. Okey, soalan D, 8,964, 8,960. Yang ini 64, yang ini 60. So, dekat sini kita nampak dia turun sebanyak 4. Kita boleh kira, okey, ini 89 sama 60, kita mengundur sebanyak 4, 59, 58, 57, 56. Okey, 56 turun lagi 4, 56, 55, 54, 53, 52. Turun lagi 4, 52, 51, 50, 49, 48. Okey, siap. Latihan muka surat 12. Cikgu berhenti dekat sini. Nanti cikgu sambung lagi. Okey, bye. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.